Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah pada muka surat 109, iaitu di bawah tajuk kelebihan ayat-ayat Al-Quran. Matan yang diletakkan ialah seperti mana disebutkan oleh penulis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal Qur'anu munazzalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masahifi maktubun wa ayatul Qur'ani fi ma'na al-kalam kulluha mustawiyatun fil fadilati wal 'azamati illa anna li ba'dihha fadilatu adh-dhikri wa fadilatul madhkur mithlu ayatil kursi lianna al madhkura fiha jalalullahi ta'ala wa 'azamatihi wa sifatihi fashtama'at fiha fadilatan fadilatul dhikri wa fadilatul madhkur wa li ba'dihha fadilatul dhikri fahasib mithlu qissatul kuffar وَلَيْسَ لِلْمَذْكُورِ فِيهَا فَضْلٌ وَهُمُ الْكُفَّارِ. Maksud dia, wal Qur'anu munazzalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masahifi maktubun, dan ia tertulis di dalam mushaf-mushaf. Wa ayatul Quran fi ma'nal kalam, ayat-ayat Al-Quran sebagai makna kalamullah kulluha mustawiyatun fil fadilah, sama dari sudut kelebihan wal 'azamah dan keagungan, illa anna li ba'dihha, namun setengahnya mempunyai kelebihan sebutan dan keutamaan kandungan, illa anna li ba'dihha fadilatul dzikri wa fadilatul madhkur mislu ayatil kursi, seperti ayat al-kursi, lianna al-madhkura fiha jalalullahi ta'ala wa 'azamatihi wa sifatihi, kerana di dalam ayat tersebut, kerana yang tersebut dalamnya ialah keagungan Allah Azza wa Jal. Fajtama'at fiha, oleh itu terhimpun di dalamnya fadilatan, fadilatul dzikri wa fadilatul madhkur, terhimpun dalamnya mempunyai kelebihan sebutan dan keutamaan kandungan. Wa li ba'dihha fadilatul dzikri fahasib,
Sebahagiannya pula hanya mempunyai kelebihan sebutan, mislu qissatul kuffar, seperti apa yang tersebut, iaitu orang kafir, walaysa lil madhkur fiha fadlun wa humul kuffar. Orang kafir tidak mempunyai keutamaan. Terjemahan dia tu ada beberapa perkataan dia tertinggal. Okey. Kita ambil sikit-sikit dulu daripada matan dia. Okey. Pertama kata Imam Abu Hanifah. Tak payah tengok lagi dia punya huraian. Kita tengok matan dia dulu. Okey, tanpa kita melihat kepada terjemahan dia. Okey. Wal Qur'anu munazzalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu dulu. Kalau kita buat kurungan, kita slash dekat sallallahu alaihi wasallam situ. Okey. Al-Quran itu diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama yang nak disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Quran ini ialah sesuatu yang diturunkan. Munazzal dalam bahasa Arab maksudnya sesuatu yang diturunkan dengan adat istiadat dan kemuliaan. Bukan diturunkan dengan cara dilempar daripada atas ke bawah. Tapi dia ada proses penurunan yang ada susunan-susunan yang terperinci. Maknanya dia ada macam satu majlis, baru dapat turun benda tu. Dan itu telah diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Al-Qadar, Tuhan sebut, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk bahawasanya pemilihan malam itu menunjukkan yang diturunkan itu bukanlah benda yang biasa-biasa, tapi benda yang ada kemuliaan. Okey. Wa huwa fil masahifi maktub. Itu yang kedua. Dan Al-Quran itu ditulis di dalam mushaf-mushaf. Mushaf itu ialah kertas-kertas. Kalau zaman kita ni, kalau zaman dulu ialah lembaran-lembaran yang terdiri daripada kulit pokok ataupun kulit binatang yang telah dibersihkan, disamak dan disucikan. Kerana terhadnya pada zaman tu alat-alat tulis ni menyebabkan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka nak menjaga ayat tu supaya tak hilang, supaya ada usaha pemeliharaan Al-Quran itu, maka Al-Quran ditulis, dihimpunkan dalam lembaran-lembaran yang dibuat daripada kulit binatang ataupun yang diambil daripada kulit pokok yang keras. Okay. Tapi zaman semakin moden, inovasi berlaku. Kita tengok Al-Quran zaman sekarang telah dibukukan menggunakan kertas. Maknanya sekarang lagi kemas berbanding pada zaman dulu. Tapi poinnya ialah Quran itu ditulis. Okay. Wa ayatul Quran fi ma'nal kalam kulluha mustawiyatun fil fadilati wal azamah. Tu yang ketiga. Kata Imam Abu Hanifah, ayat-ayat Al-Quran dengan makna kalamullah. Makna kalam situ maksudnya ialah dengan kita meletakkan Al-Quran itu sebagai maksud kalamullah, kulluha mustawiyatun fil fadilati wal azamah. Semuanya setaraf pada kelebihan dan keagungan. Bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah, sampailah kepada minal jinnati wan nas, 6236 ayat. Semuanya itu kalamullah, semuanya itu kemuliaan dia sama, keagungan dia sama. Maknanya Imam Abu Hanifah nak sebut pada kita bahawasanya Al-Quran itu besar dan agung. Illa, ini poin yang keempat, illa maksud dia kecuali, anna li ba'dihha fadilatul zikri wa fadilatul madhkur. Kecuali sebahagian daripada ayat Al-Quran itu ada fadilat khusus. Fadilatul zikri ni maksudnya ada catatan lain ataupun ada fakta lain yang menyokong nak kata ayat ni dia lebih sikit pada ayat-ayat Quran yang lain, iaitu hadis-hadis Nabi lah. Nabi pernah ucapkan, Nabi beritahu, orang yang baca ayat ni, orang yang baca surah ni, kelebihan dia berbeza.
Secara umum Quran itu setaraf, tapi ada ayat-ayat yang ada kelebihan khusus. Okay. Kemudian dia sebut wa fadilatul mazkur. Ayat Al-Quran itu ada dua kategori, iaitu kategori yang ada fadilat khusus. Dalam masa yang sama, yang ada fadilat khusus ni pun dia duduk dalam keagungan yang tinggi, maknanya keagungan yang setaraf. Yang ada fadilat dengan tak ada fadilat ni dua-duanya setaraf. Cuma yang ada fadilat ini sudah pasti dia lebih sikit pada yang ada fadilat umum. Tuan-tuan faham apa saya sebut tu? Maknanya nak sebutnya ialah ada kategori ayat Al-Quran yang agak tinggi kelebihan dia. Tapi walau macam mana pun kelebihannya itu bergantung kepada keadaan orang yang membacanya dan mengamalkannya. Dari segi asalnya Quran itu setaraf. Okay. Mislu, seperti contoh ayatul kursi, ayat kursi, iaitu satu ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Dinamakan dia dengan ayat kursi sebab padanya disebut tentang kursi. Kursi secara umum kita maklum ianya ialah kerusi yang kita duduk. Tapi bila mana merujuk kepada ayatul kursi, ianya bermaksud ayat yang menceritakan keagungan pemerintahan Allah Azza wa Jal. Maknanya perkataan kursi itu ialah perlambangan kepada pemerintahan Tuhan. Sebab kita pun guna perkataan yang sama. Bila mana satu orang tu duduk di jawatan pemerintahan, kita akan sebut dia dengan perkataan kerusi pemerintahan. Hatta sekarang ni pun, bila mana orang sebut tentang Dewan Rakyat, orang akan sebut kerusi parlimen. Kerusi parlimen tu ialah bukan kerusi dalam Dewan Rakyat tu. Dan sudah pasti kerusi dia orang lagi cantik pada kerusi kita, sebab dia orang lagi special pada kita. Tapi bukan maksud kerusi tu. Kerusi yang dia maksudkan sini ialah kedudukan. Sudah pasti kedudukan Tuhan itu lebih tinggi daripada kedudukan mana-mana pemerintah, daripada kalangan makhluknya. Okey. Li'anna al-madhkura fiha jalalullah ta'ala wa 'azamatihi wa sifatihi. Kerana ayat kursi itu disebut padanya jalalullah. Jalal maksud dia apa? Agungnya Allah Azza wa Jalla. Wa 'azamah, besarnya Allah Azza wa Jalla. Wa sifatihi, dan sempurnanya sifat Allah Azza wa Jalla. Sebab apa ayat kursi ni dia lain pada ayat-ayat yang lain? Sebab dia ada sebut tentang speciality khusus, menyebutkan tentang diri Tuhan. Dia describe tentang diri Tuhan tu sendiri, zat Tuhan tu sendiri. Okay. Fajtama'at fiha fadilatan, berhimpun pada ayat kursi ini dua fadilat. Fadilatul zikri, kelebihan khusus, wa fadilatul mazkur, dan kelebihan umum. Wali ba'dha fadilatul zikri fahasib, dan sebahagian daripadanya, sebahagian pada ayat Quran yang lain, dia hanya ada kelebihan yang umum sahaja, fahasib, dan habis setakat tu. Mislu, seperti qissatul kuffar, kisah orang-orang kafir. Walaysa lil mazkur, tiada kepada orang yang membaca kisah orang kafir ni ada kelebihan-kelebihan khusus, tak ada. Dia cuma kita ambil pengajaran. Fiha fadlun wa humul kuffar, tidak disebut padanya apa-apa kelebihan, kerana itu ialah perincian orang kafir. Okay. Apa sebenarnya Imam Abu Hanifah nak sebut? Okay. Sebelum pada kita tengok huraian, saya selalu sebut benda ni. Sebelum kita nak tengok huraian, kita kena tahu latar penulisan satu-satu kitab, satu-satu buku ni. Zaman Imam Abu Hanifah, fitnah khalqul Quran sudah bermula. Iaitu fitnah, ada orang kata Quran ni makhluk. Bila mana sebut fitnah ni, maksudnya ialah keadaan huru-hara, keadaan keliru orang. Bila mana ada orang kata Quran ni makhluk, siapa kelompok tu? Kelompok tu ada bermacam-macam nama, dan kelompok tu masih lagi wujud sampai sekarang. Fahaman dah ideologi yang kata Quran ni makhluk, walaupun kita rasa macam tak begitu kontroversi zaman kita, tapi dia ada, cuma dia terselit di celah-celah kelompok tertentu.
Dia kena korek lah, dia kena korek. Dia tak boleh, orang kata apa, bercakap secara permukaan saja. Sebab yang mengatakan Quran makhluk pada zaman kita ni, mereka sudah mengubah beberapa istilah-istilah sehingga istilah tu tak difahami, melainkan dia yang cakap je tahu apa maksud perkataan tu. Nak sebut pada kita bahawasanya ideologi ni tak habis, masih lagi duk ada sampai sekarang. Cuma dia kurang menonjol. Pada zaman Imam Abu Hanifah, dia sangat menonjol. Saya nak cerita sikit dari segi sejarah dan dari segi latar. Apa faedah ataupun apa manfaat golongan yang kata Quran ni makhluk? Diorang dapat apa daripada pernyataan itu? Apa yang diorang dapat daripada pernyataan itu ialah diorang boleh mengataskan apa-apa teori selain pada Quran. Itu manfaat yang diorang boleh dapat. Bila mana keluarnya pernyataan kata Quran ni makhluk, sebut je makhluk, kita akan faham ada kekurangan. Ada kekurangan. Bila mana ada kekurangan, ada waktu-waktu kita boleh buang benda tu. Kita boleh tinggalkan benda tu. Sebab poin sebenar daripada kelompok yang kata Quran ni makhluk, hakikatnya ialah untuk meninggalkan beberapa bahagian daripada Quran. Tak tinggal semua, tapi tinggal beberapa bahagian. Contoh, bab jual beli, tak nak ambil kaedah Quran. Jadi bila mana dah kata Quran ni makhluk, sampai dekat part tu dia tak akan ambil lah, sebab dia dah kata Quran tu makhluk. Dia macam golongan yang kata kita ni tiada bebanan dosa dan pahala. Apa manfaat daripada sebut macam tu? Manfaat dia, orang yang salah tidak boleh diletakkan kesalahan tu pada dia. Tak boleh ambil apa-apa tindakan, sebab dia ada hujah untuk dia kata saya buat salah ni dengan sebab Tuhan yang jadikan saya buat salah. Jadi dia terlepas daripada semua undang-undang, undang-undang jenayah ke, salah laku apa ke. Setiap perkataan yang pelik dinisbahkan kepada agama, pasti ada manfaat dunia yang nak diambil oleh orang yang mula-mula cetuskan idea tu. Jadi para ulama bersungguh-sungguh berusaha untuk melawan kumpulan ni supaya pengaruh tu tak masuk ke dalam kelompok-kelompok yang besar, contohnya orang awam dan juga pemimpin, untuk nampakkan pernyataan tu betul. Sebab tu kalau kita tengok kemuncak pada zaman Imam Ahmad, tuan-tuan boleh bayang, daripada zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad. Maknanya daripada 80 Hijrah membawa pada 250 Hijrah ni, kita ambil lagi awal lah, 50 Hijrah ke 250 Hijrah ni, ini fasa empat orang imam mazhab ni, dia punya fasa dia keluar, ataupun fasa benda tu berkembang dengan baik. Empat orang ni, legend-legend dalam fiqh ni, fuqaha ni lah, mereka berhadapan dengan satu fitnah besar, iaitu fitnah yang mengatakan Quran makhluk. Boleh jatuh selepas beberapa ratus tahun. Bibit-bibit awal dia mula keluar pada sekitar tahun 85 Hijrah ke 90 Hijrah. Tapi dia pun mula ada kekuatan tu ialah sekitar tahun 120 Hijrah. Pada waktu tu start ada. Waktu ni ialah waktu Imam Abu Hanifah hidup lagi. Dia dah ada. Cuma waktu tu Imam Abu Hanifah sudah berumur, dia punya laut, cara dia cakap, cara dia lawan tu taklah sekuat dan selantang waktu dia muda, bila mana dia menghadapi apa-apa isu kontroversi. Cuma Allah Ta'ala zahirkan dalam sejarah fitnah ini, Imam Ahmad lah yang menjadi hero yang paling terkehadapan. Sehingga dia telah memilih untuk diri dia bermasam muka dengan beberapa orang tokoh ulama yang lain. Kerana ada sebahagian para ulama yang berpendirian, tak payahlah kita hurai benda ni sangat, kita kena fikir masalah masyarakat. Kalau kita duk berlawan benda ni tak sudah, keluar masuk penjara je kita. Tapi Imam Ahmad tidak melihat pada benda tu. Imam Ahmad melihat kepada ini usul, ini perkara usul. Sebab beriman kepada kitab ialah termasuk daripada rukun iman yang 6. Kalau kita ada rasa something dah dengan kitab tu, maka ia akan menyebabkan kita pun akan ada pengurangan pada
rukun iman kita tu. Okay. Jadi Imam Ahmad mengambil pilihan yang berbeza. Ada beberapa orang kawan dia yang mengucapkan perkataan yang sama lantang dengan dia, ada yang mati pun. Tapi yang mati tu mungkin kerana diri dia tu kurang dikenali ataupun dia bukan guru yang menjadi sebutan orang. Dia mati pun dia tak menjadi benda yang besar untuk kebanyakan orang Islam. Tapi pemerintah melihat pada waktu itu kita tak boleh bunuh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab kalau dia boleh tarik balik kata-kata dia, kalau dia boleh tarik balik kata-kata dia tu, iaitu dia bersetuju dengan kita kata Quran makhluk, fahaman ini akan lebih luas lagi pergi. Yang dia bunuh first tu, saya tak ingat apa nama dia, yang dia bunuh first tu, dia mati ke, dia hidup ke, tak ada menambah apa-apa pun pada ideologi kita. Tapi Imam Ahmad tak boleh. Kita tak boleh cepat-cepatkan mati dia. Kita kena lewat-lewatkan, kita kena seksa dia supaya keluar daripada mulut dia, aku tarik balik Quran itu bukan kalamullah, Quran itu makhluk. Dia nak Imam Ahmad sebut macam tu. Tapi Imam Ahmad ni dia berpendirian. Cuma nak katanya Imam Abu Hanifah, apa yang dia sebut pada muka surat 109 ni, dia baru surface, dia baru permukaan. Dia tak pergi dalam lagi. Maknanya waktu tu fitnah tu dah ada, cuma dia tak terlalu kuat. Dah ada orang yang berfikiran Quran ni tak ada apa sangat. Tuan-tuan kena tahu, fitnah Quran makhluk ni, zaman kita, antara kelompok yang terima benda ni secara dasar yang besar ialah kelompok Batiniyah. Dia terima. Kelompok sufi yang melampau ni, termasuklah dalam kerajaan, ajaran kerajaan langit, ayah apa semua ni, memang di sisi dia orang Quran ni tak ada apa. Sebab dia makhluk. Ada satu orang pengkaji yang buat kajian temu ramah dengan pengikut kepada ajaran ni, masih lagi duk ada sampai sekarang. Cuma waktu dia buat temu ramah tu, ayah Pin duk ada lagi. Bila mana dia hulurkan Quran untuk macam argue lah, macam debat lah dengan pengikut kepada ajaran kerajaan langit ni. Dia hulur Quran, dia bawa Quran tu nak pergi dekat, nak tunjuk dekat kawan tu. Ni ayat ni yang kita duk bincang ni ada ayat dia. Dia tunjuk macam tu, waktu dia tunjuk, tangan dia kena tepih, Quran tu jatuh, kawan yang dia ikut ayat Pin tu, dia sepak Quran tu rapat sampai ke bucu rumah tu. Benda tu terkejut dah. Dia kata dahsyat dia ni. Dia punya kurang ajar dengan mushaf tu lain macam. Lepas tu dia kata jangan pelik. Dia kata sebab Quran tu tak apa pun, tu makhluk. Tengok kesan dia. Kesan dia dahsyat. Tapi kawan yang ikut tu, dia tak tahu pun cerita Imam Ahmad bergaduh ni. Dia tak tahu apa pun. Dia tahu gulung okok daun je. Itu je lah kerja dia. Cuma nak katanya, orang kata apa, ideologi tu masih lagi wujud sampai sekarang. Termasuklah kelompok-kelompok lain. Saya tak nak sebut beberapa kelompok yang agak sensitif tu, sebab dia orang ada cara yang tersendiri untuk bersetuju dengan Quran tu makhluk. Dia orang lebih akademik lah perkataan yang dia guna tu. Okay, cuma kita nak sebut pada kelompok yang memang jelas-jelas memang dah disahkan sesat dia. Imam Ahmad bin Hanbal telah mengambil pendirian untuk mengatakan Quran itu kalamullah, dan dia hadap tentangan yang hebat itu. Sebab tu kalau kita tengok, dia masuk penjara, dia keluar penjara, lepas tu dia dipanggil, berdebat lagi, macam-macam. Waktu dia dijatuhkan hukuman, dipukul belakangnya oleh pemerintah. Sebelum hukuman tu dijalankan esok, dia duduk satu kurungan dengan satu orang penjenayah, satu orang pesalah. Maknanya Imam Ahmad ni duduk satu sel lah, kalau penjara sekarang lah, satu sel. Penjenayah tu tadi, perompak ke, penyamun apa, kita boleh sebut lah dia. Dia tanya pada Imam Ahmad, masuk jail ni apa kes? Dia kata aku pertahan Quran ni makhluk. Sebahagian riwayat, hatta dalam Syiar A'lam An-Nubala. Syiar A'lam An-Nubala ni oleh Imam Az-Zahabi yang tulis kisah-kisah para ulama. Dia kata waktu penjenayah tu dengar, Imam Ahmad kata, aku masuk kerana aku kata Quran kalamullah. Orang yang penjarakan aku ni ialah
Quran tu, dia kata Quran tu makhluk. Penjenayah tu terkejut. Dia tu penjenayah. Dia tu perompak. Jenayah tu kata, ada orang boleh fikir macam tu? Maknanya kita boleh tengok macam mana orang yang memang kehidupan dia jahat, dan cover-cover penjenayah tu bukan jenis orang baca Quran. Tapi dia masih lagi adalah jiwa dia ni, tak boleh kata Quran ni makhluk. Quran ni lain. Maknanya dia dengan kawan yang kata kenal Tuhan makrifat tu, yang dah terajang Quran sampai ke bucu rumah tu, dia yang penjenayah tu lagi baik. Dia kata pada Imam Ahmad, esok kalau kena sebatan pertama je sakit. Sebatan yang kedua tu dia dah kebas dah, dia tak rasa apa lah. Dia pesan pada Imam Ahmad, sebab dia tengok muka Imam Ahmad tu macam cuak sikit malam tu. Orang baik tak pernah kena buat apa-apa, dia mesti akan datang rasa takut. Dia kata, kalau aku yang merompak, yang mencuri, okey, boleh tahan orang sebat aku okey. Padahal aku buat benda jahat. Kamu bawa kebenaran, takkan kamu tak boleh tahan benda tu? Kata-kata tu menyebabkan Imam Ahmad jadi naik semangat. Tapi memang menyakitkan lah. Kesan yang Imam Ahmad dapat ialah dia punya bahu belah kiri ni totally lost. Tak boleh. Ada, dia tak buang, tapi tak boleh berfungsi dengan sebab pukulan yang dia kena tu. Sebab riwayat kata bukan setakat dipukul, diheret lagi keliling bandar tu dengan sebab fahaman yang dia bawa. Tuan-tuan boleh bayang, pemerintah pada waktu tu, orang mencuri, orang berjudi, banyak lagi kesalahan lain yang dia boleh ambil. Dia boleh beri perhatian. Tapi dia punya geram betul dengan Imam Ahmad tu, dia fokus pada kawan tu saja. Dia tak fokus pada benda lain. Saya nak katanya, manusia kalau dia ikut benda tak betul, dahsyat dia punya, kalau dia ada kuasa untuk menjalankan benda tak betul dia tu, dia akan sibuk dengan benda tak betul dia tu lah. Dia sama macam Fir'aun. Waktu Fir'aun mengaku dia Tuhan, Nabi Musa kata, tak, Tuhan itulah yang menciptakan langit dan bumi, bukan kamu. Waktu tu dia fikir, apa cara kita nak stop Musa. Dalam masa yang sama, negara Mesir masih lagi ada masalah jenayah pada waktu tu. Tapi dia tak peduli yang jenayah ni. Yang penting Musa ni bagi mati dulu, bagi dia diam. Tuan-tuan boleh bayang, satu ajaran sesat masuklah kepala orang, benda yang utama dia kena uruskan, dia tak urus benda tu. Dia pergi urus benda lain. Dia pergi bertahan benda lain. Dia pergi sibukkan diri dia dengan benda lain. Okay. Jadi pada zaman Imam Abu Hanifah ni, dia masih lagi awal. Tak ada pemerintah yang bersetuju dengan aliran ni. Cuma gerakan ada. Tak ada pemerintah pun lagi yang nak lantik dia orang sebagai orang-orang yang rapat. Cuma saya boleh simpulkan kisah Imam Ahmad last sekali, dia dipenjara lagi sebab nak tunggu khalifah tu mati. Antara penyebab kepada khalifah yang tukar daripada fahaman Mu'tazilah tu pergi kepada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah ialah dia dengar perdebatan satu orang lelaki tua dengan ketua ulama Mu'tazilah tu, iaitu Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad ditanya oleh lelaki tua ni. Lelaki tua ni dia bukan ulama ke, bukan pernah berguru dengan mana-mana tokoh. Dia cuma tanya satu soalan pada Ahmad bin Abi Du'ad yang bermati-matian mempertahankan Quran tu makhluk. Dia tanya satu soalannya. Apa soalan dia? Soalan dia, yang kamu duk bertahan ni, dulu Nabi pernah bertahan tak benda ni? Tu je soalan dia. Nabi pernah tak bertahan benda ni? Tak, Nabi tak pernah sebut pun tak pernah benda ni. Apatah lagi nak bertahan. Lepas tu dia kata, habis tu kamu buat apa sekarang? Kamu buat apa sekarang ni? Dah ramai mana ulama yang mati kerana nak bertahan benda yang Nabi tak pernah bertahan pun. Dah ramai mana orang cerdik yang mati. Sekarang ni orang duk risau. Negara kita ni mengalami brain drain. Orang-orang cerdik tak puas hati dengan suasana negara ni, dengan sebab dia orang fikir dah macam mana nak majukan negara, dia orang tak dapat appreciate yang sebaiknya. Akhirnya dia orang lagi ke negara lain, berkhidmat ke negara lain. Itu masalah yang dia hadapi. Zaman tu brain drain dia dahsyat. Dibunuh terus. Maknanya seorang mati. Jadi orang tua tu kata, kamu telah bunuh ramai ulama kerana nak mempertahankan benda yang Nabi tak pernah bertahan. Waktu dia berdebat tu,
Khalifah dengar. Waktu tu khalifah terfikir, ya tak ya juga, apa yang Ahmad bin Abi Du'ad duk bertahan sakat ni, Nabi tak pernah bertahan dulu. Lepas pada itulah berlaku perubahan. Khalifah tu keluarkan Imam Ahmad daripada jail, dan akhirnya dia beri keampunan pada Imam Ahmad. Bukan setakat beri keampunan, dia tak minta ampun, dia pergi minta maaf. Dia tak beri keampunan, dia pergi minta maaf dengan Imam Ahmad, sebab dia telah terpengaruh. Dia menzalimi orang lah. Cuma saya nak kata, isu agama ni bila mana tak diurus dengan baik, bila mana ada orang yang pilih tak nak ambil serius benda ni, dia akan jadi teruk macam tu lah. Dia akan jadi ada orang perlu mati pada benda yang hakikatnya tidak ada asas pun pada peringkat awal. Zaman Nabi tak pernah orang bincang Quran ni kalamullah ke? Kalau betul dia kalamullah, macam mana dia sampai, macam mana dia didengari oleh Jibril, macam mana Jibril sampai pada Nabi. Jibril dengar pada Allah Ta'ala tu dalam bahasa Arab ke? Dia ada orang rajin nak berfikir benda-benda macam ni. Sebenarnya tak perlu fikir pun. Okay. Baru kita tengok pada huraian dia. Muka surat 110. Okay. Ini merupakan jawapan kepada satu kemusykilan, iaitu setengah ayat Al-Quran mempunyai kelebihan atas yang lain, sedangkan semuanya merupakan kalamullah. Maknanya Quran ni ada dua kategori, ayat dan surahnya. Surah yang ada fadilat khusus, surah yang fadilat umum, iaitu fadilat keagungan Quran. Oleh itu, bagaimana boleh berbeza satu ayat dengan yang lain? Persoalan ini dapat dijawab, iaitu dari segi ianya itu kalamullah, semua ayat adalah sama. Membaca mana-mana ayat atau surah di dalam Al-Quran sudah pasti akan memperolehi ganjaran pahala dari sisi Allah. Namun dari segi isi kandungan dan penekanan makna, terdapat kelebihan pada ayat tertentu yang tidak terdapat pada ayat yang lain. Oleh sebab itu, terdapat beberapa ayat dan surah tertentu yang mempunyai ganjaran khusus apabila membacanya. Antaranya surah Baqarah. Siapa yang baca, dia tidak akan mampu disentuh oleh sihir. Apa jadi pada orang yang baca surah Baqarah ni hakikatnya? Dari segi saintifik, kita tak boleh buktikan ada apa yang melingkar pada orang yang baca surah Baqarah. Bahkan ada para ulama mengatakan, dengan sebab Nabi kata sesiapa yang membaca, dibacakan padanya suratul Baqarah. Sebab tu ada para ulama yang kontemporari, dia kata rumah yang dipasang bacaan surah Baqarah, dia termasuk daripada fadilat ayat tu. Dia tak baca, tuan rumah tak baca, dia pasang je. Sebab keumuman lafaz. Tapi kalau ulama-ulama yang awal, mereka menyebut tentang kelebihan kepada pembaca. Bukan kita upah orang untuk datang rumah kita baca, ataupun pasang sesuatu alat yang mengeluarkan bacaan suratul Baqarah, tapi kita yang kena baca. Apa yang hebat dalam surah Baqarah ni? Hebatnya kerana ada ayat kursi tu. Tapi kalau kita tengok, orang yang boleh baca surah Baqarah ni biasanya orang yang sudah terbiasa baca Quran dalam tempoh yang lama. Dia tak akan boleh dilakukan oleh orang yang baca sekejap-sekejap. Sebab surah Baqarah ialah surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Jadi sebab itulah munasabah untuk orang yang baca surah Baqarah ni, dia dapat kelebihan tak diganggu syaitan rumahnya, keluar daripada rumahnya syaitan, dan tak dapat diganggu oleh sihir. Sebab apa? Sebab orang yang baca surah Baqarah ialah orang yang betul-betul melazimi Al-Quran dalam kehidupan harian dia. Sebab surah Baqarah bukan boleh dibaca dalam tempoh yang sekejap. Sebab tu ada sebahagian syarah para ulama menyebutkan antara sebab syaitan lari daripada orang yang baca surah Baqarah ialah tempoh bacaan terlalu panjang. Biasanya kalau kita baca surah Baqarah ni memang perlu kepada berapa banyak kali berhenti. Berhenti, makan, minum, sambung balik. Sebab dia 2 juzuk lebih nak masuk 3 juzuk. 1 juzuk dah sejam. Ada orang 1 juzuk boleh pergi 1.5 jam, kerana mungkin bacaan dia terlalu perlahan. Maknanya kita boleh bayang 3 jam ataupun 4 jam dia spend masa dia untuk dia baca surah Baqarah keseluruhannya. Dalam hadis yang lain Nabi sebut siapa yang baca Baqarah dan Ali Imran
Zahrawain. Dua surah ni disebut dengan Zahrawain, iaitu pelindung. Di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan jadikan lindungan kepada orang yang baca dua surah ni. Kelebihan tu dapat kerana apa? Kerana ketekunan dan tekad. Tambah pula Quran ni dia afdal dibaca pada waktu malam. Dia bukan afdal baca pada waktu siang. Bukan kata baca waktu siang tak dapat apa-apa, dapat pahala. Cuma Quran ditekuni pada waktu malam. Lebih banyak hadis-hadis ataupun ayat Quran yang menyebut tentang waktu terbaik untuk baca Quran ialah pada waktu malam. Bagi orang yang selalu dengan Quran, dia akan rasa waktu yang panjang tu akan berubah jadi pendek. Saya secara peribadi pernah rasa, tapi sekarang rasa tu dah hilang. Dulu waktu hafal Quran ni, sehari 5 juzuk ke 10 juzuk, itu ialah sukatan yang biasa bagi orang yang sibuk dengan baca Quran. Tapi sekarang nak dapat sejuzuk sehari pun berat. Dengan kerja banyak, komitmen banyak, dia jadi berubah, dia hilang benda tu. Dia makin hilang. Tapi zaman umur belasan ni, sebab kita start hafal Quran ni umur 14, umur 16. Ternyata 4 ni umur 16 lah. 16, 17, 18, 19 ni, 4 tahun tu, waktu kita dah mencapai nikmat boleh baca 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari tu hakikatnya, kalau sekarang lah saya tak berani jamin saya boleh buat. Memang saya kata tak mampu lah. Tapi dulu pernah rasa. Maknanya 5-6 bulan ke atas lah, itu kebiasaan kita. Nak sebutnya pada waktu tu, kalau kita tak baca, dia akan rasa gelisah something hari tu. Tak lepas, tak banyak benda. Akan ada rasa macam ada benda yang merungsingkan. Walhal pada zaman tu bukanlah faham sangat apa ayat yang dibaca. Cuma saya nak sebutnya benda tu kita boleh buat. Saya tengok kawan-kawan saya yang hafal Quran sekali, ada seorang tu yang saya tengok sehari habis 30 juzuk. Ada. Wujud. Ini ialah cerita zaman kita. Bukan cerita zaman salah dulu. Cerita zaman kita. Dan saya tengok yang baca 30 juzuk sehari tu makan, minum, ada waktu tidur je. Cuma saya nak katanya, dia macam satu keajaiban Tuhan beri pada orang yang betul-betul berinteraksi dengan Quran ni. Waktu dia tu macam panjang lebih sikit. 24 jam yang sama, cuma entah kenapa waktu dia tu macam lebih sikit pada orang. Lebih sikit pada orang. Memanglah saya tanya yang baca Quran 30 juzuk sehari ni, macam mana mula-mula nak dapat benda tu? Of course mula-mula nak dapat benda tu berat, payah, malas, semua benda ada. Tapi bila mana dia dah dapat kebiasaan itu, maka dia akan jadi lain macam. Dia akan jadi, orang kata apa, benda tu sekejap, mudah di mata dia. Kita tak payah pelik benda ni, sebab ianya ialah berlaku kepada kita pada urusan-urusan lain. Pada urusan-urusan lain. Sebab tu saya ada jumpa orang boleh main game online 10 jam sehari. Boleh main game online. Memanglah game online tu dapat duit, dia jana duit pada dia. Tapi kita terfikir macam mana dia boleh main sampai 10 jam. Ada orang boleh main sampai 10 jam. Bahkan kita yang duk ada telefon-telefon yang canggih sekarang ini, biasanya ada setengah-setengah telefon lah. Habis seminggu dia akan bagi average screen time kita. Purata dalam masa seminggu tu, sehari berapa kali, berapa lama kita menghadap telefon kita. Biasanya dia akan keluar. Dia akan keluar average purata screen time untuk satu hari 8 jam 25 minit, 7 jam 30 minit. Biasanya adalah setengah-setengah telefon, ada yang yang tak ada. Cuma kebiasaannya lah, kalau tengok pada telefon-telefon yang orang pakai sekarang ni, dia ada. Bila mana dia dah keluarkan average tu, dia akan keluar apps apa yang paling banyak kita main, berapa jam kita habiskan. Kalau ada apps Quran, okey lah yang tu. Tapi biasa jarang lah yang tu. Biasanya dia pergi dekat app Facebook 3 jam, 4 jam, 5 jam. Lepas tu dia pergi dekat WhatsApp pula, jarang boleh naik. Cuma benda tu dia macam muhasabah. Saya kadang-kadang tertengok benda tu, sebab notification akan naik setiap hari Sabtu ke Ahad, dia akan naik. Tengok apps apa yang kita hadap. Tak ada orang tengok pun, kita sendiri tengok. Waktu tu kita rasa malu. Oh, penat. Dia punya lalai tu lain macam. Belum buka depan orang ramai di akhirat nanti. Itu cerita lain lagi.
Cuma kita tengok mesti, oh macam ni report dia rupanya. Laporan kegiatan mingguan dengan telefon keluar report mengejutkan. Kita pun tak sangka. Rupa-rupanya sehari aku hadap telefon dia sampai 7 jam, 8 jam. Rupa-rupanya. Cuma nak katanya, benda tu pelik bagi benda yang kita belum biasa. Kalau kita biasa, dia tak akan jadi pelik dah. Kita pun tak perasan. Rupa-rupanya kita dah hadap sampai tempoh seperti itu. Okey. Jadi itu antara surah-surah yang ada kelebihan. Bila mana satu orang dia baca surah tu, dia akan dapat kelebihan tertentu. Macam kita sebut tadi, itu surah Baqarah, surah terpanjang, surah yang menjadi kayu ukur interaksi orang tu dengan Al-Quran. Interaksi orang tu dengan Al-Quran. Kemudian apa lagi yang disebut? Perenggan yang ketiga. Contohnya surah Al-Ikhlas, yang membacanya itu menyamai 1/3 Al-Quran. Surah ini berkenaan dengan tauhid, dan tauhid itu 1/3 daripada perbahasan Al-Quran, yang mengandungi perkara tauhid, hukum dan kisah. Ayat Al-Kursi pula mengandungi penekanan akidah. Sesiapa yang sentiasa membaca ayat ini di malam hari, pasti akan mendapat penjagaan dari Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Hakikatnya ayat kursi ni kita kena baca berapa kali sehari? 8 kali sehari. Tiap-tiap lepas salat kita kena baca, sebab dia masuk dalam wirid lepas salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak 5 kali. Pagi sekali, maknanya lepas daripada selesai salat subuh tu nak baca zikir pagi, kena baca. Dalam himpunan zikir pagi ni, baca juga ayat kursi. Zikir petang, ada sekali. Dah 7 dah. Lepas tu nak tidur, sekali lagi, 8. Maknanya, kita punya silibus bacaan ayat kursi tu 8 kali. Itu minimum bagi seorang Muslim dalam kehidupan dia. Tapi, ada sebahagian orang dia tak perasan, dia ikut ataupun dia tak ikut. Benda ni kita kena sama-sama muhasabah lah. Saya tak kata pada orang, saya kata pada diri saya sendiri pun, kadang-kadang kesibukan yang banyak, kita tak perasan benda ni, tak buat benda ni. Cuma nak katanya, ayat kursi ialah ayat yang diminta, diarahkan oleh Nabi, diajar, ditunjuk oleh Nabi untuk kita banyak mengulanginya. Okay. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini? Dia kata, ini kerana kandungannya itu menggambarkan seseorang itu memohon perlindungan daripada Allah yang Maha Kuasa. Nak tunjuk pada kita bahawasanya ayat kursi itu mengandungi banyak makna dan maksud yang perlu ditekuni. Sebab tu ada para ulama membuat tafsir ayat kursi sahaja. Sebab dia ayat yang agung. Ayat paling agung dalam Al-Quran ialah ayatul kursi. Itu ialah faktanya lah. Okay. Namun begitu perlu disedari bahawa sebagaimana terdapat hadis yang sahih tentang kelebihan membaca surah tertentu, terdapat juga banyak hadis yang tidak sahih. Oleh itu, dalam hal ini perlu dirujuk kepada para imam hadis yang telah mengkaji status setiap hadis, kelebihan ayat dan surah tertentu. Antara orang yang bertanggungjawab banyak mengeluarkan fadilat baca ayat tertentu, surah tertentu, tapi fadilat tu palsu, ialah satu orang perawi bernama Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami' ni terkenal, satu orang yang suka reka hadis palsu tentang fadilat baca ayat tertentu ataupun surah tertentu. Antaranya ialah fadilat membaca surah Al-Waqi'ah menjauhkan orang tu daripada kepapaan, kemiskinan. Ini ramai orang kita percaya tentang fadilat tu. Surah Al-Waqi'ah ialah surah yang cerita tentang akhirat, cerita tentang hari kiamat. Al-Waqi'ah tu ialah satu benda yang benar-benar terjadi. Macam mana nak hubung kaitkan dengan orang baca surah tu tak miskin? Antara cara yang paling mujarab tak nak bagi orang tu miskin ialah kerja. Itu ialah benda yang umum, semua orang tahu, orang kafir pun tahu. Tak kerja, miskinlah dia tu. Kalau dia kerja baru dia dapat. Taklah kata dia kaya, tapi dia mampu menyara hidup dia. Sebab tu dalam hadis tuan-tuan tengok, bila mana Nabi kata, satu orang lelaki yang keluar daripada rumah dia, pergi ke hutan, potong kayu, lepas tu dia ikat kayu tu, buat satu bekas, dia galah atas belakang dia, dan dia pergi jual. Itu lebih baik berbanding satu orang yang riba tangan
Lepas pada tu berdoa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi mention kerja yang paling basic, kerja yang halal hakikatnya, tetapi tidak dilihat sebagai profession yang bergaya. Orang tak nampak kerja potong kayu api di hutan ni sebagai kerja yang dikejar-kejar oleh graduan universiti sekarang. Tidak ada mana universiti pun bila mana sampai dekat keboleh pasaran graduan, dia akan letak antara kerja yang kita cadangkan kepada graduan universiti ni ialah potong kayu api di hutan. Mana universiti tu nak melikup lah tu, kalau dia boleh buat kerja tu. Cuma nak katanya Nabi telah mention satu kerja yang paling rendah. Mention satu kerja yang paling rendah. Satu orang kalau dia malas sangat, kalau dia memang tiada pendidikan yang baik, kerana tak ada peluang apa semua, buatlah kerja tu. Lebih mulia daripada meminta-minta pada orang, daripada mengharapkan, daripada orang kata apa, pergi menjilat orang tu, ataupun pergi puji orang tu, pergi buat macam-macam nak menumpang dengan orang. Itu lebih baik. Nak sebut pada kita bahawasanya agama Islam ni dia realistik. Satu orang dia nak dapat natijah yang baik dalam hidup, dia ada proses dia. Dia bukan ada jalan pintas. Baca ayat ni, esok keluarlah duit daripada bawah katil dia. Tak ada benda macam tu. Kita beri lalu azal dulu, nanti kita sambung kesimpulan sikit. Okey, kesimpulan akhirnya ialah segala apa saja benda yang dilakukan dalam hidup ada proses dia, yang disebut sebagai sunnatullah. Kita kena meraihkan sunnatullah tu. Dalam masa yang sama, kita menjaga diri kita dalam syariatullah, hukum hakam tu. Jadi untuk dapat apa-apa, satu orang tu dia kena berusaha. Sebab itulah Nabi sebut macam tu. Nabi sebut tentang keperluan untuk satu orang tu bergerak. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala sebut famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Bergeraklah kamu di lorong-lorong yang ada di atas muka bumi ini, dan ambillah rezeki yang ada tu. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu famshu maksudnya ialah pergerakan yang bersifat cergas. Dia bukan bergerak lambat, malas. Sebab tu Imam Suyuti pernah sebut dalam satu kata-kata dia. Dia kata asri' akhal ilmi thalath. Orang menuntut ilmu tu dia cepat pada 3 benda. Orang menuntut ilmu ni maksudnya orang cerdik lah. Okay. Yang pertama ialah al-aklu, makan. Wal mashyu, yang kedua ialah berjalan. Wal kitabah, yang ketiga ialah menulis. Satu orang tu dia cerdik bila mana dia laju pada 3 action ni. Dia laju dalam makan, tapi bukan gelojoh. Dia laju. Bila mana dia makan laju ni menunjukkan dia optimumkan masa dia. Sebab kita kadang-kadang kita habis masa banyak pada makan. Sebab makan tu ambil masa. Pertama cari kedai, pergi kedai tutup pula. Cari kedai kedua, ketiga. Sampai-sampai tu order pula lambat, makan pun lambat. Sampai 3-4 jam habis itu. Okey. Orang yang menuntut ilmu dia laju makan. Sebab tu ada riwayat daripada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ada tulis satu buku tentang qimatul zaman indal ulama, nilai masa di sisi ulama ni. Ada sebahagian ulama ni sengaja pilih makanan-makanan yang lembut sebab nak menjimatkan masa, tak perlu kunyah banyak, telan terus. Bahkan ada yang upah orang untuk lembutkan makanan. Ada. Sebab dia orang kaya, dia upah orang, bukan dia sakit, tapi nak optimumkan masa tu. Yang kedua ialah al-mashyu, jalan. Jalan ni kena cepat. Sebab jalan yang cepat menunjukkan orang tu dia ada misi dan jelas tempat yang dia nak tuju. Kalau berjalan lambat, bawa motor pun melilau kiri kanan, sekejap tengah, sekejap tepi, dan orang langgar masuk dalam sawah. Itu tunjuk pada kita tak nampak jelas. Baik duduk rumah je, ganggu orang di tengah jalan. Ini antara bentuk-bentuk yang disebut oleh Imam Suyuti. Yang ketiga ialah menulis. Menulis melaju. Al-kitabah tu maksudnya menulis. Dalam erti kata lain, yang slow pada 3 benda ni tak cerdik lah orang tu. Saya tak nak sebutlah perkataan lain. Perkataan lain macam kasar sangat. Cuma nak katanya kalau dia lembab pada 3 benda tu, maka itulah jawapan
lawan kepada cerdik ni, tuan-tuan tahulah sendiri apa perkataan dia. Cuma nak katanya itu ialah petanda kepada Islam, agama yang mengajar umat dia bekerja, mengajar umat dia cergas. Jangan hanya menunggu semata-mata, tapi jadilah orang yang produce, bukan orang yang mendapatkan hasil orang, tapi orang yang menghasilkan sesuatu. Okey. Kita berpada situ untuk malam ni, muka surat 110. InsyaAllah kita akan sambung pada kali akan datang muka surat 111. Kita tak banyak muka surat dah ni. Muka surat 118 habislah buku kita. Saya tengah duk fikir buku apa nak sambung. Sebab tu saya lambat saya duk fikir buku apa. Buku apa yang munasabah. Cuma dalam kepala ni ada nampak satu buku. Buku tu telah diusahakan oleh Perlis Center of Wisdom. Dulu nama OCM, One Center of Malaysia, depan McDonald dekat Bank Islam tu. Sekarang dia dah tukar bos, jadi orang lain yang arrange. Dia tukar nama jadi Perlis Center of Wisdom. Buku yang dia orang nak terbitkan bulan 8 ni akan dicetak. Selesai percetakan dia. Agama-agama di Perlis. Jarang tu orang tak kaji. Perlis ni kecil je, dia jumpa banyak mana. Sebab buku tu 200 muka surat lebih. Saya menunggu naskah yang pertama dulu, lepas tu baru saya tengok. Sebab buku tu percuma. Saya tak tahu macam mana prosedur nak dapatkan dalam jumlah yang banyak. Kalau cuma ni, saya rasa baik buat kuliah je. Kadang-kadang buku ni, kalau tak dikuliahkan, orang tak kenal lah buku tu. Jadi kita kena kuliahkan. Cuma saya masih lagi duk konteks dia punya CEO dia ni, duk kontak CEO dia, macam mana nak dapatkan buku dalam jumlah yang banyak untuk karya kita gunalah. Mungkin saya duk agak kena buat surat sikit, masjid kena buat surat, itu prosedur dia tu, baru dapat jumlah yang banyak sikit. Tapi saya rasa kita guna buku tu. Kita tak cakap dah akidah-akidah salah, kita tengok akidah orang baru pula. Kita tengok agama-agama apa dari segi perbandingan agama untuk kali yang akan datang kalau habis buku ni. Tapi kalau dia cetak lambat, susah jugalah, sebab kita tak berapa muka surat lagi ni. Takkan kita nak sehari seperenggan, sekali kuliah seperenggan, jadi penat juga kalau kuliah lambat sangat. Okey. Kita tengoklah macam mana cara yang terbaik. Jadi setakat tu saja, moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.